رائبين ومن فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan bahagia Ustaz Zaki, asatizah dan ikhwan sekalian, alhamdulillah dapat menerima tawar jemputan untuk menyampaikan kuliah pada pagi ni yang berbahagia ni. Dengan kita muzakarah, tuan-tuan, ustaz-ustaz belakang ni, muzakarah kitab karangan Allahyarham Ayanda Ana, iaitu kitab Masailut Tauhid, pelajaran ilmu tauhid lah. Dia bubuh itu Masailut Tauhid, pelajaran ilmu tauhid secara soal jawab. Sebab dulu dia kata masail. Selalu orang buat kitab nama risalah apa semua, tapi dia buat masail. Sebab dia buat dengan bentuk soal dan jawab. Banyak tujuannya lah. Salah satu daripada tujuannya untuk memberi keterangan tentang akidah dengan cara lebih mudah pada zaman tu. Dan juga untuk bagi nampak pada orang yang nak mengambil tauliah zaman tu. Dulu ada tauliah Jawi, tauliah bahasa Arab. Tauliah A dia ada bahasa Arab, boleh baca bahasa kitab Arab dan kitab Jawi. Tauliah B tu dia boleh baca kitab Jawi, kitab Arab tak boleh baca. Jadi mana kitab yang boleh dirujuk dengan mudah soal jawab ni ya. Salah satu sebab lah. Baik. Sebenarnya cetakan pertama kalau tak silap ana yang ada pada tuan-tuan tu, yang tulisan Jawi tu, dia dicetak di Az-Zainiyah Taiping. Okey. Kemudian diulang cetak. Dia mengajar, Allahyarham orang tua saya, dia mengajar kitab ni. Jadi bila nak pakai dia ulang cetak. Dulu senang cetak. Kemudian ketika ana ke Mesir tahun 92, dia ada buat deal dengan satu orang profesor untuk buat cetak semula. Jadi orang tu dia dapat satu syarikat yang boleh susun huruf semula. Maka yang ada depan ana sekarang ni photostat daripada yang dicetak kali kedua. Muka surat dia lari sikit dengan kitab tuan-tuan tu. Sebab yang tu dia ambil daripada tangan anak murid yang ada di Kuala Lumpur untuk buat cetakan dan salinan ke bahasa Rumi. Jadi dia ambil yang dia mengaji dulu lah. Tu ada dobit sikit dalam tu. Yang ada kat tangan ni yang anak ambil cetakan baru. Isi kandung dia sama, cuma mungkin muka surat akan lari sikit. Sebab dia susun huruf semula. Dia bukan foto flat. Dia bukan foto. Dia susun balik. Kemudian apabila ada banyak versi sebenarnya. Lepas dah dicetak macam ni, dah kami tak tahu dia dicetak syarikat mana, orang yang mencetakkan tu dia merahsiakan. Kita dah buat jualan apa semua, habis dah stok. Tu sebab kalau saya nak mengajar dulu ni, saya photostat je yang cetakan kedua ni. Kemudian perbincangan
abang saya yang sulung Ustaz Adnan, dia buat satu khulasah syarah sikit pada kitab ni, maka dia bubuh nama kitab Nurul Huda. Dan memang dicetakkan sebelum yang ada pada tangan tuan-tuan. Cetakan dia nampak besar, tulisan dia apa semua, cuma dia ada benda yang dia tak bubuh dalam kitab. Tu dekat Haji tu, Nurul Huda tu. Itu ada syarah sikit. Dia syarah dan berbit. Kemudian entah macam mana, Rumi ni agak penting akhir zaman ni. Sebab ramai orang tak tahu baca Jawi. Maka ada syarikat yang nak buat, kita serahkan. Sebelum ni diserahkan kitab tasawuf karangan Allahyarham yang berpuluh tahun jugalah ditulis yang tak dicetak. Sebenarnya ada sejarah tu tentang kitab tu dengan seorang orang yang diberi amanah oleh Allahyarham, tapi tidak amanah. Dia tidak cetakkan dan kami ambil balik daripada tangan dia dan cetak semula. Itu yang keluar kitab tasawuf Haji Mat Saman Kati tu. Lepas tu baru buat yang ni terkini lah. Yang saya edarkan, yang ada Rumi sebelah dia. Baik. Kita tengok daripada muka surat awal tu, tak silapnya kalau kitab Jawinya dia ada tulisan daripada surat kebenaran ataupun daripada kerajaan agama Islam zaman tu, iaitu Ahmad Damanhuri bin Haji Abdul Wahab. Mana permintaan mohon untuk mencetak kitab. Dan kitab ini mana diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam lah pada tahun 53. 52 Allahyarham orang tua saya ke Mekah buat haji dan belajar zaman tu. Buat haji dan terus belajar dengan Syekh. Dia jumpa Syekh Yasin Padang tu. Salah seorang anak murid Syekh Yasin Padang yang dikasihi. Tapi dia tak popular lah, tak macam orang lain. Selalu dia mengajar mana dia sebut nama Syekh Yasin kalau di surau kami lah. Dan pada tahun 80-an Syekh Yasin dia sebut nama dia kenapa tak datang Mekah. 84 dia pergi balik ke Mekah dan jumpa Syekh Yasin. Lepas pada tu dia balik pada Mekah tu Syekh Yasin meninggal. Jadi dia balik pada Mekah tahun 52 tu dia tengok masyarakat kita baru lepas nak merdeka kan, nak masuk merdeka, baru lepas dijajah, Jepun baru keluar, dan tengok masyarakat ni terpengaruh dengan orang putih masa tu. Pakaiannya, budayanya. Maka tercetuslah dia dengan mana melihat akidah umat Melayu ni akan rosak. Dia buatlah kitab ni, salah satu sebabnya lah. Baik. Ana pun nak bedah je kitab ni dan tak baca semualah. Semua asatizah belakang ni, semua alim-alim. Ana baca muqaddimah, kita ambil barakah daripada musannif. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Wa ba'du. Sungguhnya sangatlah sukacita hamba serta bersyukur pada Allah yang telah membukakan dada hamba serta melapangkan fikiran hamba serta menyampaikan cita-cita hamba buat menyusun risalah yang kecil ini pada ilmu tauhid. Sebelum daripada tersusunnya risalah ini, sangatlah duka cita hati hamba disebabkan kaum yang sebangsa dan seagama dengan hamba telah banyak yang tergelincir daripada landasan i'tiqad agama Islam yang hakiki. Sebabnya ialah kerana kurang faham akan perkara agama, lebih-lebih lagi tentang ilmu usuluddin. Orang awam ni dengan ilmu usuluddin dia cukup jauh. Utama sekali akhir zaman ni. Ustaz-ustaz boleh tahu lah. Jarang surau masjid baca kitab tauhid. Saya di belah Bagan Datuk ni memang tak lepas kitab tauhid je lah. Pasal takut tak ada orang baca dah. Jadi tak lepas fardu ain, fardu kifayah. Tak lepas fardu kifayah.
Ya, banyaknya baca tafsir hadis. Itu yang senang goreng. Orang tu suka politik, dia goreng politik. Orang suka bisnes, dia goreng kot bisnes. Ya. Ya. Tapi kalau kita tauhid, kita tak boleh lari dah. Tu je tumpu kat situ. Ya. Dan dia susah nak terang kat orang. Ni kita nak share ni. Ya. Kenapa jadi susah? Itu dia. Maka dengan sebab itulah mereka tidak berapa hiraukan pekerjaan agama dengan haknya. Mengada-ada dengan riak saja ni. Di zaman mana buat agama untuk kerana riak. Ilmu tak ada, akidah tak kukuh. Ya, menunjuk-nunjuk. Tunjuk jadi lebay pun ada. Ya. Artis pun dah macam ustaz sekarang. Kerana mereka tidak tahu akan sebenarnya agama, maka mudahlah bagi mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merosakkan agama Islam serta mencemarkan nama Islam yang suci, apalagi di zaman kebendaan ni. Ni zaman tahun 50-an ni. Sekarang ni dah masuk tahun 2000 lebih dah. Allah. Kemajuan kafir telah melambung tinggi, semua manusia telah tidak percaya lagi kepada agama masing-masing. Ni zaman tu. Semua percaya pada sains. Akidah dah tak tepi ya. Kerana kebanyakan manusia itu tertarik nafsunya kepada apa yang terpandang oleh mata kepala sahaja. Maka jadilah sangkaan mereka agama itu karut saja. Oleh demikian, hamba berseru, wahai saudara-saudara hamba Islam umumnya dan Islam Melayu khasnya, biarlah bangsa-bangsa yang beragama yang lain daripada Islam itu membuang agamanya, tetapi saudara hamba janganlah terikut kepada yang demikian. Bahasa orang tua ni macam bahasa orang dulu lah. Dia dah memang gitu, sekolah dia sekolah Melayu dulu. Ya itu tulis pun macam orang dulu. Nak kata ke kitab tua sangat tak juga, nak kata ke moden tak juga. Masih pengaruh dengan bahasa lama lah. Sungguh pun tuan-tuan pandang agama yang sedang tuan peluk ini tidak berkemajuan, padahal cuba tuan-tuan fikir kenapa agama Islam hari ini kita dapati merebak di segenap pelosok alam ni. Ini logik lah. Orang sekarang tak memakai logik. Kalau kata agama Islam ni agama yang mundur, tapi sebenarnya agama ni lah yang tersebar seluruh dunia, agama Islam. Menunjukkan dia betul. Buat menjawabnya sudah tentu kerana kemajuannya yang gilang gemilang di masa lampau, iaitu di masa pemeluk-pemeluk Islam masih tertanam teguh di hati mereka roh keislaman. Ni zaman belum ada kesedaran zaman sekarang ni yang kata keluar balik nama Ibn Sirin, keluar balik nama Ibn Khaldun apa semua kan. Ni zaman sekarang. Zaman sebelum tak keluar nama Ibn Sirin, Ibn Khaldun apa semua tak keluar. Ya, duk sebut nama-nama Mak Saleh ya. Orang tua ni dah sedar dah. Dia dah bangkitkan balik dah. Ya, zaman gemilang Islam tu tenggelam. Tak ada nama-nama yang popular-popular tu lah. Sekarang ni baru ditumbuh balik. Manusia dah cari dah contoh manusia, tak ada yang gemilang balik pada Islam. Islam yang buat contoh semua. Ilmu dunia apa Islam buat. Ya, daripada Islam, ilmu akhirat lagi lah. Iaitu Tauhidullah. Keselamatan. Tak ada benda yang selamat dunia melainkan Tauhidullah. Yang mana dengan pengaruh Tauhid itu, semangat mereka berkobar menciptakan kemajuan. Kerana Tauhid lah. Supaya agama Islam makin maju dan tinggi. Kalau tidak mundur, macam mana nak berkembang? Begitu juga dada mereka sentiasa lapang dan sabar menempuh beberapa kesusahan yang tidak lain lagi tujuan mereka melainkan supaya agama Islam tinggi dan mulia dan syariat Islam memenuhi akan bumi ini. Bumi Allah ini. Mereka reda bercerai nyawa daripada tubuh asalkan mereka menjadi seorang pembela agama. Itu orang dulu. Apakah ini? Tidak lain yang memberangsangkan mereka ialah kalimah husna la ilaha illallah. Itu yang orang nak meratik. Itu yang berzikir, tu yang bertarekat. Kerana nak sebut la ilaha illallah tu bagi betul masuk tanam dalam hati. Mari puak ni dia kata tak boleh berzikir la ilaha illallah. Berzikir
jadi bid'ah bagainya. Jadi tu antara musuh Islam. Dia nak mematikan kalimah la ilaha illallah. Bukan sekadar di muka bumi ni yang terpampang, tertulisan tu, yang dia nak sampai ke dalam hati manusia tu hilang la ilaha illallah. Sebab tu tarekat ni tak boleh diharamkan. Kalau sampai tahap adanya diharamkan tarekat, mati habis iman orang. Orang ahli tarekat ni yang berzikir la ilaha illallah, hati dia tak mati dalam hati dia tu. Ya. Tapi kalau yang tertulis di papan, boleh jadi di papan tu terang la ilaha illallah, hatinya mati. Mana tanda? Berapa ramai orang Melayu hari ni simpan di rumah dia khat tulisan ayat-ayat Quran. Bismillah lah kalimah ayat kursi, tapi tak sembahyang. Dia boleh je simpan. Siapa banyak duit boleh lah beli khat yang cantik bubuh pampang. Ya, tapi dia tak sembahyang. Tapi kalau orang yang kalimah la ilaha illallah dia ada dalam hati, duduk negeri kafir pun dia iman, dia akan tetap beriman. Ya. Tu dia. Macam mana kisah duduk jadi pembantu bini Firaun pun beriman. Sedangkan duduk dalam istana Firaun tu dah tahulah makbad sebagainya. Tapi tetap dia beriman sebab kalimah la ilaha illallah ada dalam hati dia. Itu yang nak ditekankan zaman ni. Zaman ni bukan bertekankan pada pakaian, tutup aurat. Itu tak dan nak fikir bab tu. Sebab apa? Akidah dah rosak. Orang dulu kata kenapa orang dulu tak pakai tudung? Masa tu ulama dia tak tekan bab tu sebab apa? Benda tu luaran. Nak tekan akidah dulu. Kalau akidah ni tak betul, hang pakai macam mana pun masuk neraka juga. Bagi betul dulu akidah dulu. Tu yang orang dulu dia mengaji usuluddin. Bagi kalimah la ilaha illallah tu adalah hati. Kerana kukuhnya kalimah la ilaha illallah itulah yang terbangunnya Islam ni. Ialah kalimah tauhid. Mereka berazam supaya rata-rata manusia tunduk di bawah undang-undang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang jadi maju tu. Yang mana keyakinan dan kepercayaan mereka bahawa dunia tidak akan aman dan tenteram selagi manusia masih enggan menerima undang-undang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nak aman macam mana dia tak terima agama yang menjamin. Syariat yang menjamin. Ataupun cita-cita mereka supaya agama Islam tinggal dalam aman daripada ancaman musuh dan seteru Allah dan seteru agama. Sebab tu pertahankan ketenteraan, persenjataan. Sebab apa? Kalau kita lemah, musuh serang. Kita nak berzikir tak boleh. Mengaji pun tak boleh, beramal soleh pun tak boleh. Jadi takkan nak macam orang zaman Melaka dulu pakai kerih, orang pakai moyam. Hati yang tumbang. Kita tak ada kemajuan dunia tu. Nak pertahankan agama kena ada kemajuan dunia. Cuba lihatlah dia kata. Apa tidakkah agama Islam jadi bantuan di masa lapang dan sempit? Baik. Undang-undangnya jadi diayah. Propaganda kawan dan lawan. Pendeknya, banyaklah kelebihan agama Islam tu. Orang jadi seteru kat dia. Mana dia ada kehebatan. Manusia dia yang cemburu pada Islam. Bukan kata orang kafir je cemburu pada Islam ni. Orang Islam cemburu pada Islam. Sama-sama Islam tu dia tak tengok orang beriman sikit. Dia jadi cemburu. Tambah yang hantu setan lagi cemburu lah. Kalau hendak dikupas satu persatu tidak habislah nak cerita pasal apa boleh membangunnya Islam zaman dulu. Memadailah sebagai seruan dan nasihat apakah itu ialah agama Islam berdasarkan tauhid sebenarnya. Besar harapan hamba kiranya saudara-saudara sudi mentelaah risalah hamba ini dari awal hingga akhir. Ini harapan. Sebab tu saya baca juga mukadimah. Dia suruh baca. Sungguh pun kecil tetapi besar isi dalamnya. Patut diketahui oleh siapa-siapa yang ingin menjadi Islam yang sebenar. Tu. Untuk mengajar orang awam ni sesuai lah. Tapi cuma bahasa dia susah, kita kena olah. Olahan gitu yang penting. Baik, sebagai peringatan, susunan hamba ini bukan semata-mata aliran fikiran hamba yang bebal. Bebal tu mana lupa, bodoh semua. Orang dulu tawaduk karang kita. Orang sekarang sombong. Saya ada 4 PhD dia tu.
Malahan hamba petik daripada beberapa kitab yang besar-besar, daripada kitab Arab dan Melayu, yang sudah, ejaan Jawi dia tak boleh kata apalah, kadang dia sambung, kadang dia putus. Orang dulu dia tak peduli grammar Jawi tu, janji orang boleh faham. Yang sudah maklum daripada buah tangan dan fikiran ulama Islam yang muktabar. Orang dulu ambil pendapat ulama muktabar. Sebab bila ambil ulama muktabar, kita tak goyang. Hari ini orang ambil pandangan ulama yang tak muktabar langsung. Dan dia yakin pula tu, kemah pegang. Dari itu jaga tuan-tuan, kata dia. Saudara-saudara dapati tersalah dan terkhilaf, silalah perhati dengan halusi, serta betulkan dengan suci hati dan ikhlas. Kerana hamba sejenis manusia yang memang tempat lupa dan lalai, lagi tidak sunyi daripada berdosa siang dan malam. Harap kiranya Allah jualah yang mengampun dan menjadikan karangan hamba ini pahalanya hadiah bagi junjungan kita Nabi SAW dan sahabat-sahabat tabi'in, awliya salihin, ulama amilin dan guru-guru hamba, ahya'u minhum wal amwat. Wa aidan liwalidayya amin ya muhjibas sa'ilin, walhamdulillahirabbil alamin, al-faqir al-haqir dhaif. Haji Muhammad Saman. Eja Saman tu Saman tadi apa ni, Haji Nazri tanya, betul Ustaz Saman? Eja Melayunya S-A-M-A-N, ikut IC. Tapi kalau Arabnya Saman, betul lah. Betul lah bajai type tu. Dia kira Arab lah, Arab yang dimelayukan. Saman, dia bukan, kalau baca Melayu, Seman. Ni bukan baca Melayu, baca Arab. Dia ada syaddah pada mim, Saman. Saman ni dia ambil daripada Syekh Saman. Nama Syekh Saman. Syekh Saman ni ulama Madinah yang ada tarekat Samaniyah tu lah. Pelopor tarekat Samaniyah. Kenapa bubuh nama Muhammad Saman? Sebab datuk saya dulu tarekat Samaniyah. Ambil daripada Syekh Daud Patani. Samaniyah yang turun di Malaysia ni tanah Melayu daripada Syekh Daud Patani. Syekh Daud Patani dia khulwatiyah Samaniyah. Sebab tu kalau Allah yarham dulu, kalau dia baca kitab Syekh Daud, sedap, memang sedap lah, sedap. Dia macam, dia rapat dengan Syekh Daud sebab dia punya aliran tarikat dia sama. Satu. Kemudian orang tua saya, datuk saya tu bukan orang alim. Datuk saya ni orang warak. Warak sungguh, tapi tak alim. Jadi dia yang galakkan, Allah yarham, ayah saya mengaji, so jadi ustaz, dengan jadi macam aku, sebab dia Tok Bomo, datuk saya ni. Jadi Muhammad Khan ni, kalau ikut Khan tu tak boleh bubuh tu, sebab dia bukan belah bapak, dia belah mak. Tapi dah kuat, dia macam mak dia kuat pengaruh pada Muhammad ni, dia bubuh Khan. Kalau ikut suami tu orang belah utara, orang belah Kedah, Perlis lah. Monyang saya ni. Jadi asal nama ayah saya ni, bagi tahulah, Muhammad Yusuf. Asal nama Muhammad Yusuf, Tok Buah, dia Riau. Dah kata Riau, nangis je. Tak buat nama apa, dia teringat Syekh Saman, dia buat Muhammad Saman. Senyap. Orang dulu nama bubuh tak betul pun Riau. Ada yang sekarang bubuh nama pelik-pelik tu, macam-macam penyakit tu. Tak Riau jadi buah kan. Okey, masa dia karang kitab ni, dia jadi guru agama. Sejarah orang tua saya cerita lah, pasal cerita pasal kitab dia kan. Kita bukan nak mengaji kitab pun. Allah dan orang tua saya ni, dia dilahirkan di Batu Kurau. Lahir di Batu Kurau. Kemudian dibesarkan di Batu Kurau juga. Masuk sekolah Melayu sampai darjah 5 kot dia kata. Tak habis. Betul, atuk saya hantar sekolah masa tu Al-Masyhur. Ni dia cerita sendiri kami ni. Masuk Al-Masyhur. Masa tu Masyhur ada dah. Orang Masyhur tu hebat lah, ngaji Arab semua. Pergi hantar, lepas sebulan atuk saya pergi pula ke Penang, tengok macam mana anak aku ngaji. Dia tengok ayah saya pakai tie, kot. Masa tu Al-Masyhur dah pakai tie lah.
Ni mengaji agama bangsa apa ni dia ni? Dia suruh balik. Tak usah mengaji sini. Mengaji balik ke sekolah pondok Jelai, sekolah Arab Jelai namanya. Jelai Batu Kokau. Mengaji di Jelai itulah yang ambil tarekat situ. Jadi tok guru dia ambil daripada Indonesia. Seorang tu dia memang pandai bersyarah. Orang tu saya boleh bersyarah tu sebab tok guru dia yang di Jelai tu orang Indon yang pandai bersyarah. Dapat ilmu tu lah. Itu dia kalau dia bersyarah sedap dia baca kitab lagi. Orang kata macam hamka dia bersyarah. Itu dah mengaji di Jelai apa semua tu. Nikah habis dia tak bersambung mana, dia tak ada duit. Atuk saya meninggal umur dia 18 tahun. Lepas tu masuk Jepun lah apa-apa semua dah, orang putih lah kacau apa. Akhirnya dia pergi ke Ipoh, dah nikah. Dia pergi ke Ipoh. Di sini Sungai Siput dia lah, dia mula bertugas. Cadangnya jadi polis dia kata. Masa tu orang tak minat agama, nak jadi polis. Kawan dia kata, mu jadi polis buat apa dia kata. Ya, ilmu ada, mengajar orang ni. Itu dia mengajar Quran. Zaman tu kan, tu bagi guru agama tu, mengajar Qurannya. Bila Isra' Mi'raj, orang dulu baca kitab tu, kitab Isra'. Seminggu baca. Dia baca kitab Isra' tu. Kata orang situ, ustaz kan boleh jadi polis tu, patut jadi ustaz kena ambil tauliah ni. Tu dia ambil tauliah tu. Tahun ni lah. Tahun minggu 2 ni, dia dah jadi guru bertauliah dah. Tu dia minta cetak kitab dia dulu ni untuk disebarkan ilmu. Itu jadi tok guru tu. Tok guru mengajar. Dia satu, amalan orang tu, setiap ada orang alim dia jumpa. Dia ambil barakah. Sebab dia tak ada mengaji macam orang lain. Orang lain mengaji sampai ke Mesir mana ke, dia tak sempat. Dia mana juga tok guru dia jumpa kenal tok guru, dia akan jumpa ambil barakah. Cakap je tok guru belah utara semua dia kenal. Abdul Rahman Marbuk tu kawan dia. Apa Osman Masri ke siapa yang buka pondok belah utara tu semua dia pernah jumpa. Walaupun dia tak sempat mengaji. Itu yang ilmu dia boleh dikatakan orang kata hebat. Hebat dia bukan sebab mengaji banyak. Dia punya adab dia dengan guru memanglah. Kalau kami mengaji dengan Ustaz Zaki dengan Syekh Nuruddin, macam mana Syekh Nuruddin terang, garang tu. Orang tua saya macam tu lah. Ya. Kalau mengaji dia orang duduk itu kan, dia direct tegur. Dia tak ada segan-segan kalau orang tua saya. Tu nak mengaji ke nak mengintai. Dia jenis garang. Dia jaga adab. Tapi orang jaga adab ni betul lah. Ilmu dia masuk mencurah macam sungai tu masuk dalam dada dia. Dengan barakah dia tu, sebab tu dia jaga adab. Okey. Ini antara kitab sulung dia lah yang dikarang dan sampai sekarang lah. Okey. Kemudian kita masuk muka surat seterusnya. Kalau kitab saya muka surat 4. Untuk Rumi lain sikit kot. Yang ditulis di atasnya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri min rabbih. Kalau kitab ni dia ada silap cetak sikit, dia berbuah ya situ. Bukan ya, dia alif maksurah tu. Ambil sikit muqaddimah dia, saya nak baca muqaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Hamdan liman nawwara qulubal mu'minin lima'rifati aqidit tauhid wa harara uqulana min syawa'ibit taqlidi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mu'ayyid bil ayati wadihati wa ala alihi wa sahbihi ilal manaqibil kamilati wal fakhirah wa ba'duh. Okey, ketahuilah bahawanya tiap-tiap mereka yang hendak mempelajari akan satu-satu ilmu itu, mahulah ianya mengetahui terlebih dahulu akan mabadi 10. Saya nak berhenti situ je. Okey. Yang penting dalam satu-satu ilmu, kita mengaji dulu sistem pondok, sistem sekolah Arab, mengaji mabadi dulu. Tapi akhir-akhir ni dah tak ada lah Ustaz lagi. Sekolah Arab mana pun, pondok pun dah jarang dah mengaji mabadi ni. Tapi saya ingat saya ngaji peringkat kafar, saya dulu tak panggil kafar lah. Dah ada mabadi ni. Mengaji mabadi ilmu. Okey. Jadi salah satu daripada penting asatizah, ustaz-ustaz nak mengajar orang kampung, kitab ni utamanya. Mabadi ni bagi pukul dulu. Bagi dia terang faham dulu ilmu tu. Ni sampai ilmu fiqh, pun tak faham, ilmu tauhid pun tak faham, tasawuf pun dia tak faham.
Itu yang jadi ilmu tak masuk tu, dia mengaji jadi tawar, hamba, tak seronok. Sebab dia nak kelaskan ilmu tak reti lah. Tujuan dia mengaji ilmu pun dia tak tahu tujuan apa dia mengaji tauhid. Usuluddin dia tahu tu. Mabadi 10 ni penting. Setiap ilmu. Ya. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati, tuan-tuan buka tengok kan. Ada mabadi ilmu tasawuf. Supaya orang faham apa dia ilmu tasawuf. Tu yang jadi akhir zaman ni, orang kata ilmu tasawuf, ilmu bid'ah. Ilmu tasawuf tu datang bukan daripada Quran Sunnah. Sebab dia tak mengaji mabadi dia. Tu asatizah tu yang mengaku diri ustaz lah. Okey. Jadi bagi mana yang nak mengajar kitab ni, peringkat awal tu tuan-tuan basuh tu dulu. Bagi ni mabadi, bagi dia faham. Biar faham, dia reti, ya. Baru dia seronok nak mengaji. Kemudian bila dia jumpa susah pun, memang ada susah lah, ilmu tauhid ni ilmu susah sikit lah. Tak dapat tidak lah kita kata, nafikannya. Tapi cara kita nak sampaikan tu penting. Okey, kita tengok mabadi dulu. Terus ke bawah lah, yang situ kita tinggalkan. Mabadi dia 10. Okey. Soalannya, soal kita mula, soal jawab. Dia kitab ni berpandu kepada soal dan jawab. Ya. Supaya kita nampak rangka apa benda kita nak belajar tu, kemudian jawapan tu menjelaskan apa dia. Dia tak berbentuk macam fasal, bab, apa semua tu. Ya. Dia agak rumit. Yang ni dia boleh kita gambarkan soalan, dia ada jawapan yang tepat. Okey. Soalan dia. Okay. Manakah yang dikatakan mabadi yang 10 pada ilmu tauhid itu? Okey, bila sebut mabadi, jawab dia, jim tu jawab. Iaitu hadnya. Pertama had, itu bahasa Arab lah. Hadnya dalam kurungan dia buat pengertian. Pengertian ilmu tauhid pun tak tahu macam mana. Kadang-kadang dah jadi ustaz lah. Dia kata ni bukan bidang saya, bukan bidang hang pun. Ya, dah nama ustaz ilmu tauhid, dia kena tahulah apa takrif ilmu tauhid. Ya, ustaz ni dia memang tahu serba sikit kalau bolehnya, kalau pun bukan bidang dia. Saya pun tak tahu saya bidang apa, tapi kalau saya di Mesir, saya Usuluddin. Ya. Tapi bukan saya minat Usuluddin dah, terpaksa masuk Usuluddin tak. Ya, saya minat syariah, saya minat fiqah, sebab tu saya boleh mengajar fiqah. Di Manjung ni ngajar fiqah. Sebab saya minat, fiqah saya minat. Tapi di kuliah saya mengaji Usuluddin. Tapi barakahnya tuan-tuan, insya-Allah tabarakallah Al-Azhar. Masuk Al-Azhar, buka kitab tauhid, kena pula pensyarah pula ilmu dia masya-Allah tabarakallah. Ya. Kita jadi minat. Saya jadi minat mengajar tauhid sebab saya Usuluddin. Kalau ikutnya belajar dulu saya minat fiqah. Ada kata ilmu. Kena tahulah tarikh, sekurang-kurangnya tarikh had. Kemudian maudhu'nya, hantaran. Ya. Di sini yang kita kena penting, kita kena ustaz ni dia kena terjemah betul. Ikut pengarang dia kata hantaran. Tuan-tuan nak buat apa? Maudhu' tajuk. Point nak bahas dalam ilmu tauhid tu apa dia? Point dia nak bicara bab apa tu? Ya, pasal pembangunan ke ekonomi ke, dah. Tu hantaran. Okey, tu dia punya mabadi. Sagi dia teranglah salah satu. Wadi'. Siapa yang menghantarkannya? Siapa yang karang ilmu ni? Sejarah tu tuan-tuan kena tahu sikitlah, orang ngaji tauhid ni. Ya, sejarah tauhid tu kena tahu. Okey ya. Ismuhu, dengan bahasa Asam lah. Asmah, silap-silap mengaji, baca kitab tak berguru, baca Asmah. Main mana Ustaz Asmah, ismuhu. Tak ada baris, berapa baris. Ismuhu, namanya. Nama ilmu tu. Okey. Kemudian ghayatuh. Ghayahnya, tujuannya. Mesti tujuan belajar apa? Saja belajar. Adalah. Kemudian hukmuhu, bukan hikmuhu, hukmuhu. Silap baris, silap makna, hukumnya. Hukum belajar ilmu ni, ni yang dipemarah ni.
Mengaji sifat 20 wajib. Dia kata, mana wajib? Zaman Nabi tak baca pun. Dia kata. Kita tak cari dengan hujah ni. Kita antaranya saya nak share hujah lah. Kita nak share hujah. Kita kena ada hujah, tuan-tuan. Kena perkukuhkan ilmu tauhid sifat 20 ni. Ya. Walaupun asatizah kita tak berapa nak perkuatkan macam orang petani. Orang petani, tuan-tuan, dia pegang betul kitab Syahadat Petani. Ya, dosa lain Durus Samin. Kitab Aqidatul Najin. Apa kata dalam kitab Najin? Siapa yang tidak mempelajari ilmu tauhid ini, maka tidak sah imannya. Itu yang orang petani kalau tak mengaji kitab tauhid sampai Durus Samin, Aqidatul Najin, dia tak mengaku orang tu beriman. Dia pegang sungguh. Ya, orang dulu. Orang sekarang nak buang kitab sifat 20 ni. Buang tu tak tahu nak cakap apa nak hukum. Kalau Syahadat ada lah, Syahadat nak hukum apa tu kalau buang kitab dia tu. Tu dia. Ya. Hukumnya tu. Hukum mengaji ilmu sifat 20 ni. Okey. Barulah orang masyarakat faham. Dia tahu mabadi tu. Jadi dia sayang nak tinggal ilmu tauhid tu. Dia tahu hukum, tak belajar jadi apa. Tujuan yang lebih besar. Tadi dah adalah royah. Dia tujuan pertama, apa kehendak ilmu tu, tujuan nak pergi ke mana. Dah dapat dah tu, apa tujuan besar dia lagi. Ya. Nak ke mana tu nak pergi lagi? Ke akhirat lah. Itu kata tujuan dia. Okey. Kemudian istibdaduh ambilannya. Ni, nak untuk menjawab ni puak-puak Wahabi ni. Saya tak segan nak sebut Wahabi. Orang ada orang marah ke apa sebut Wahabi Ustaz. Zaman ni kita tak boleh bezakan antara Wahabi dengan ni, jadi pecah belah. Sebab bapak saya, Allah yarham, dia tak pernah tinggal sebut Wahabi dengan Syiah sebelum dia wafat. Ya. Sampai saya ingat tu, belum saya pergi, memang dia ceramah mana-mana ni, Wahabi ni hari-hari dia sebut. Ya. Dia memang anti Wahabi. Saya tanya Haji Mat Samad, memang anti Wahabi. Anti sungguh-sungguh. Ya. Dan dia cabar siapa nak merujah dia. Zaman tu Wahabi mana berani. Saya bukan nak penaik nama bapa saya. Memang saya bezakan saya dengan orang lain. Orang lain mengajar kitab, ya kan. Dia ada cerita Wahabi. Ya. Sampai satu hari saya nak pergi, pergi Meleleh. Saya pergi Mesir, saya pergi Meleleh ngaji dengan Haji Tajuddin. Tok Guru Haji Tajuddin tu guru saya lah. Mengaji sebulan. Saya pergi sendiri tu nak mengaji tu, saya pergi sendiri. Dia tak, Allah ayah saya tak sempat hantar. Saya pergi sendiri. Jadi sebulan lepas tu dia tengok anak dia mengaji ke tak. Tu orang tua saya pergi main. Kebetulan dia main tu tak ponteng lah Ustaz. Ya. Memang pergi sekolah lah. Dia sampai-sampai jabat terus duduk jumpa Haji Tajuddin. Sembang Haji Tajuddin. Yang saya dengar dia sembang Haji Tajuddin tak ada lain lah. Wahabi tu syaitan dia. Dia boleh jumpa kawan yang dia tak kenal pun Haji Tajuddin tu, tapi sembang ni pasal Wahabi. Yang dia marah Wahabi sebab apa? Dia duduk di Mekah dengan Syekh Yasin, masa tu Wahabi belum kuat. Tahun 80-an dia pergi balik ke Mekah, dia tengok semua Wahabi dah. Itu dia marah tu. Dia tengok Syekh Yasin dia tak boleh mengajar di Masjid Haram. Dia mengaji dengan Syekh Yasin di Masjid Haram. Bukan berbeza dengan Syekh Nur. Dia mengaji di rumah Syekh Yasin. Mengaji. Bila dia pergi lagi sekali, tengok Syekh Yasin dia tak boleh mengajar di Masjid Haram. Dia punya marah tu lah. Memang balik-balik dia cerita pasal Wahabi dah. Setan Wahabi ni dia. Lepas tu, dia lepas pada tu, kalau ada dia benda bentuk macam Wahabi, dia akan bantai terus. Jadi saya ni terikut lah. Dia panas. Kalau dengan Wahabi tu panas semua. Tak boleh. Tak boleh tengok muka Wahabi. Ada bau-bau sikit pun tak boleh lah. Tak boleh bau. Jadi saya tak segan nak sebut Wahabi tu. Sebab kita tahu perangai dia. Perangai tak guna sebab Syekh Yasin ni siapa tak tahu. Orang sayang sungguh. Hampa sanggup halau dia mengajar. Siapa kata Wahabi baik? Saya nak bagi tahu tu sejarah dia. Ya. Syekh Yasin tu orang yang memang semua orang kagum. Tapi dia diharamkan mengajar di Masjid Haram. Baik tak Wahabi? Siapa yang buat tu? Ulama-ulama Wahabi lah yang buat fitnah. Yang ada di Mekah tu. Cerita dia. Jadi dia memang orang tua saya tak boleh. Dia sebut Wahabi. Jumpa dia kata. Sampai Tok Guru dia kata, ayah hentar dia dengan Wahabi marah sungguh tu dia kata. Memang Tok Guru je. Jadi saya nak tanya nak mengaji di Mekah ke, nak mengaji di Madinah ke, saya nak pergi Mesir. Kata Tok Guru,
Boleh juga pergi Ummul Qura dia kata. Ummul Qura bukan Wahabi tu guru dia kata. Oh dia kata, Wahabi tapi ayah minta marah dengan Wahabi dia kata. Memang dia kata. Sebab dia nampak. Dia nampak sebelum dia meninggal, dia nampak apa Wahabi akan buat di tanah Melayu ni. Jadi orang naik jemui saya mengajar orang jemui, ustaz ni Wahabi tak habis. Sebab kalau kita tak terang, dia serang. Kalau kita tak tolong serang pada masyarakat, kita akan diserang. Sama ada daripada bawah tanah atau berserang daripada atas. Sekarang ni serangan dia daripada bawah tanah, terang-terang, dalam kuasa. Dia pegang jawatan sekarang ni. Bukan jangan duduk ralik, tidur. Ya, kita asatizah kita tidur. Tak apa, esok yang hampa tak boleh mengajar lah. Sekarang ni boleh dia mengajar, dia tauliah. Boleh lagi pegang kitab tua. Nak jadi macam satu ketika esok ni, dia pun berkuasa, dia yang pegang. Ya. Nama-nama yang macam ustaz kalau dia tak boleh mengajar lah. Akan berlaku. Tak mustahil. Sebab dia duk bengang. Kita sebut benda ni dia sebengang. Kita sebut sifat 20, dia pahlawan. Itu tanda-tanda kita tak akan layak mengajar kalau kita dikuasai. Tapi orang tak faham bab tu. Kata ni bab lain dia kata ni bab. Okey, itu kena fahamkan. Fahamkan masyarakat, tuan-tuan. Ya, istimdad, ambilan ilmu ni bukan rekaan ulama. Ya. Yang ni pun kadang-kadang asatizah itu tak boleh nak jawab. Iyalah dia ambil pada ilmu akal kata. Apa yang bagi ruang kat dia apa? Kemudian bandingan. Kena ada bandingan. Ya. Okey. Mana tadi? Nisbatuhu, bandingan. Kenapa banding? Setiap ilmu ada kelebihan dia. Ilmu tasawuf ada kelebihan dia, ilmu fiqah ada kelebihan dia, ilmu tauhid ada kelebihan dia. Jadi banding. Ini bidang dia apa? Tujuan dia apa? Ilmu dia, faedah dia apa? Kita boleh bandingkan salah satu daripada ilmu. Sehingga kan setengah orang alim ulama dia tengok kitab tak ada tajuk, tapi dia baca-baca, yang ni tasawuf. Dia boleh tahulah. Dia baca-baca, ni kitab tauhid. Ni sampai tak tahu apa benda. Saya tak tahu, tak nak jumpa pun kata tasawuf ni. Oh, tu berat. Okey. Saya tahu ngaji Quran hadis dia. Tu nak tunjukkan kata tu, bila masyarakat hanya faham Quran hadis dia faham, dia tak faham agama tu daripada ada madah-madah dia, ada pelajaran dia, itu tunjukkan tak lama dah tu. Agama ni nak runtuh. Okey. Faedah mengaji ilmu ni. Bila faham faedah dia, kita berebut nak mengaji. Tu kita terangkan pada masyarakat satu persatu. Okey. Kita bacalah dia punya soal dia. Apa dia hadnya ilmu tauhid tu? Ya, takrif. Takrif kena tepat lah. Walaupun takrif ni dia berbeza-beza antara ulama-ulama, ya kita pilih satu je lah. Tapi takrif dia tak lari. Berbeza lafaz tapi maknanya satu. Okey. Hadnya ilmu tauhid itu pada lughah, ya, pada bahasa kena ambil. Kenapa nak ambil bahasa? Nak tahu tu perkataan tu Arab ke Melayu. Saya pernah dihujahkan orang bab ni tuan-tuan. Masa saya mengaji di Meleleh lah, saya mengaji Meleleh, ambil syahadah ya. Seorang student ni dia mengaji ma'had di Azhar. Selama sangat duduk di ma'had tu, dia nak pergi langkau ke universiti, nak masuk Azhar payah, masuk Jamiah payah. Dia pun patah balik ke Meleleh nak ambil CJ syahadah, nak pergi loncat balik lah. Jadi dia tahulah sikit sebanyak mengaji kitab Arab dengan Arab apa semua lah. Orang Terengganu. Dia sendiri buat statement, dia kata tasawuf tu tidak ada dalam Islam. Saya marah lah, walaupun saya suka mendengar lagi masa tu. Mana boleh hentak kata gitu. Ilmu tasawuf tu ilmu agama lah. Ya. Sebab dia kata kalau betul ilmu tasawuf tu daripada Islam, dia kata, mana tasrik tasawuf? Oh boy. Nanti aku tasrik kata dia. Tasawwafa, tasawufu, tasawufan, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan. Saya kata dia. Dia tengah. Pasal apa yang terdengar? Pasal dia baca buku yang ada di Mesir mengatakan tasawuf itu bukan bahasa Arab. Tak ada dalam tasrik Arab. Jadi sebab itu saya nak terang, kenapa dalam kitab Arab selalu disebut lughatan.
bab fiqh ke apa, supaya kita faham tu datang daripada bahasa Arab ke bahasa apa. Ilmu ni yang tak diajar dah di masjid surau sebab apa? Orang pening. Ya. Saya tak peduli, saya akan sebut. Sebab apa? Bagi orang faham ni datang pada bahasa Arab, bukan rekaan. Tauhid tu bukan bahasa Melayu, dia bahasa Arab. Pada segi lurah dia ambil pada mana? Okey. Pada segi lurah, ia adalah ilmu yang diketahui dengan dia bahawa dia suatu itu satu. Itu panggil tauhid, daripada perkataan wahid. Wahid, isnin, salasa. Datang dengan tauhid. Ditambah huruf ta situ. Wazan taf'il. Okey. Jadi menyatakan benda tu satu, itu tauhid. Kita mesti mentauhidkan menyatukan sesuatu maksud dia. Tapi kita nak pakai pada lurah ke? Tak. Lurah tu dia faham, dia kata ambil pada bahasa mana asal perkataan tauhid tu. Jadi kita boleh cari kata asal dia wahid. Wahada yuwahidu. Tauhidan. Okey. Kemudian yang nak pakai apa? Istilah. Dan pada istilahnya iaitu ilmu. Yang kata tauhid tu ilmu tauhid. Ya, yang membahaskan. Bila kata ilmu, dia bahas sesuatu. Sebab tu kita mengaji ilmu. Jadi kalau kata ilmu hadis, dia bahas hadis lah. Faham tak? Dia bukan bahas fiqh. Kalau mengaji ilmu tafsir, dia bahas tafsir lah. Macam mana nak pecah tafsir dia, macam mana nak keluar bahasa lagi lurah dia, macam mana keluar daripada balarah dia. Lepas tu baru kena ambil daripada fiqh. Fiqh kena masuk juga lah. Sebab tu segala ulama-ulama tafsir kebanyakannya fuqaha. Salah seorang Imam Qurtubi, Syekh Qurtubi, ya, dia fuqaha, mujtahid mazhab Syafi'i. Tidak, dia tak boleh tafsir. Lepas tu kata tafsir ayatul ahkam. Dia boleh tafsir segi lurah, dia boleh tafsir segi bahasa, sejarah, kemudian dia akan tafsir melalui fiqh. Kalau bukan fuqaha, tak boleh tafsir. Jadi bila kata ilmu, dia membahas sesuatu. Baik, ilmu dibahas apa pula? Ilmu tauhid ni beberapa aqaid. Dia bahas tentang akidah. Aqaid jamak pada aqidah. Aqidah mufrad, jamak dia aqaid. Okey. Pegangan. Aqaid yang kita belajar sekarang ni pegangan. Agama. Okey. Yang didatangkan dengan beberapa dalil-dalil yang yakin. Ilmu yubhasu bihi an aqaidid diniyah, ya. Yang mana diambil daripada dalil yaqiniyah. Dalil yakin. Okey. Pegang tu. Nak jawab ni yang orang kata mengaji sifat 20 tidak diambil daripada Quran dan Sunnah, maka tak sah. Tak sah mengaji sifat 20 sebab dia tak ambil daripada Quran dan Sunnah, dia ambil daripada akal. Baik. Kita bukan cerita akal, bukan cerita nakal, bukan cerita dalil. Sekarang ni kitab tauhid diambil dalil apa? Dalil yakin. Berapa jenis dalil yakin? Itu soalan dia. Kena bagi dia faham. Salah satu daripada dalil yakin akal. Akal tu dalil yakin, dia yakin, bukan tak yakin. Kalau tak yakin, tak nama dalil akal. Ya. Okey, sekarang ni tuan-tuan yakin, sekarang siang malam. Siang. Pakai hukum apa tu? Akal. Confirm tak ni? Confirm. Dalil tu. Saya ni hidup ke mati? Hidup. Dalil akal. Tak payah ke dalil Quran hadis? Yakin tak? Yakin. Itu panggil dalil yakin. Akal lah. Bila tak menerima akal, maka dia tak boleh lah. Tak diterima lah. Tak ada dalil. Itu dalil yakin. Yang kedua, dalil yakin Quran. Quran pun yakin juga. Kita tak nafikan Quran. Itu termasuk dalil yakin ni lah.
Sebab dia mutawatir. Kemudian hadis. Hadis ni yang mutawatir saja dalil yakin. Okey, segi dalilnya yakin. Tapi segi memaham intipati hadis dan Quran itu zanni. Tak boleh yakin. Jadi di sini bila faham, kalau kita kata ilmu tauhid, dia membahaskan tentang beberapa aqaid, pegangan hati, maka dia mesti yakin. Dalil yakin. Berbeza dengan fiqh. Nak bagi beza tu. Fiqh ni dia dengan ilmu yang membahas tentang ahkam syar'iyah. Dia bukan aqaid. Ahkam, hukum-hukumnya, hukum-hukum syarak. Ya. Dengan dalil zanni. Fiqh zanni. Dia bukan yakini. Jadi bila zanni, tak boleh orang nak kata aku mesti betul. Zanni, semua orang zanni. Ya. Walaupun berlaku ijma'. Dia berlaku ijma' dia bisa confirm. Ya, confirm pada segi persepakatan. Hakikat pada Allah tak tahu lagi. Apa kehendak sebenarnya? Persepakatan tu jadi yakin tu. Ya. Tapi kalau ikut dia masih zanni. Sebab setiap kalam itu ada makna terang, ada makna jelas, ada makna kabur. Maka sebab itu dalam fiqh kita berlaku khilaf banyak sebab dia zanni. Dalam tauhid tak boleh khilaf kecuali beberapa perkara yang furu'. Okey, itu dia. Jadi beza dengan fiqh. Jadi dia ambil pada dalil dalil yakin. Jadi akal, Quran, sunnah yang mutawatirah. Okey. Seterusnya, apakah hantaran ilmu tauhid ni? Apa hantaran dia? Hantaran tadi siapa pula tu kan? Maudhu' dia. Apa dia bahas? Kalau kita tak faham hantaran tu, apa perbahasannya? Tajuk dia. Ya. Kena bagi tahulah. Hantaran ilmu tauhid ialah zat Allah Taala. Kalau kita bahas tentang siapa? Bahas tentang Allah. Allah tu sendiri, diri Allah tu. Tu. Ya. Dan zat segala rasul, zat Allah Taala, zat segala rasul alaihi wassalatu wassalam, itulah terkandung dalam ilmu tauhid, iaitu daripada barang yang wajib, mustahil dan yang harus pada hak Allah Taala. Begitu juga hak segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Saya nak tengok balik. Tak apa. Saya nak terangkan tentang pembahagian tauhid nanti dulu. Nanti kita boleh bersembang. Apa dia yang katakan tauhid 3, apa semua. Kita nak ni ya. Kita nak bongkar ajalah kitab ni. Okey. Hantaran dia zat Allah. Jadi Allah, Rasul dan yang berkaitan. Tu yang nak dibahas dalam kitab tauhid. Jadi kalau kata semayang duha, bab semayang duha dan kitab tauhid tu bohong. Tak ada bab tu. Ya, bab nikah kahwin langsung tak jumpa dalam kitab tauhid. Kena faham dia mengaji tauhid ke apa. Jangan jadi orang mengaji kitab. Orang tu saya kata mengaji, dia kata sampai kitab berketiak, ketiak berkitab. Faham? Orang dulu mengaji kepit kitab, bukan ketiak. Jadi bau ketiak tu masam, lekat kat kitab. Bau kitab tu lekat kat kitab. Punya lama mengaji. Bila tanya dia kata, mengaji kitab apa? Mata Badrin. Dia kata tasawuf, dia kata. Kita tasawuf, kitab apa? Mata Badrin. Elok sangat orang tu kata. Ya, kitab berkitab, ketiak berkitab. Okey. Habis hantaran. Masuk soalan siapa yang menghantar ilmu ni? Itu dia, pelopor. Yang menghantar ilmu ini, tauhid ini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, mengikut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ikut sejarah pentauhidan, ilmu tauhid ini sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Sebab ilmu kalam ni bermula pada zaman sebelum dia. Ya. Iaitu disebut dalam sejarah orang pertama yang menulis dalam bidang ilmu tauhid
mentadwinkan kitab, iaitu Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Sayangnya dia Mu'tazilah. Oleh kerana dia Mu'tazilah, dia tak iktiraf dalam Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pengarang kitab tauhid, maka dia dikeluarkan dalam kitab kita, tak masuk. Jadi kalau kita tanya siapa pelopor ilmu tauhid, penulis, dia penghantar ilmu yang mula-mula create ilmu tauhid ni, siapa dia? Abu Hasan Asy'ari. Sebab zaman dia dipopularkan. Kalau tidak, Abu Hasan bin Atha dia yang pegang ranking tu. Sebab dia mula menulis dalam bab kalam. Tapi dah dia Mu'tazili, kemudian kitab mereka tak diiktiraf dalam Ahlussunnah, maka dia tak dikatakan penulis pertama lah, sebab kitab tauhid dia tak jadi tauhid dah, rosak. Orang sekarang ni dia tak tahu, kita pun tak faham. Dia boleh terima pula benda-benda macam tu. Dia salah sikit je, dia kata boleh lagi ambil hal dia. Okey. Dan Abu Mansur Maturidi serta mengikut keduanya. Kenapa dua orang? Kerana Abu Hasan Asy'ari ada pengikut dia sendiri dan dia mengarang satu kitab tauhid, membahas tentang tauhid. Abu Mansur Maturidi ya, mengarang satu kitab tauhid lagi, pelopor dalam bidang ilmu tauhid pada zaman dia. Zaman mereka berbeza. Baik. Jadi tuan-tuan, dia kata penting mabadi ni tuan-tuan. Kalau orang tak mengaji badi, dia kena tipu. Tuan-tuan pernah tengok dalam YouTube, dalam iklan Facebook, akidah Imam Syafi'i. Dia kata gitu. Pegangan akidah mengikut pandangan Imam Syafi'i. Tu pembohong lah tu, pembohong besar nama dia. Ya. Kita ni ambil ilmu pada ahli dia. Dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, kita ambil fiqh je, kita tak ambil tauhid. Sebab tidak ada satu-satu kitab lengkap dalam bidang tauhid yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Walaupun kita pegang Imam Syafi'i adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia tidak menulis dalam bidang akidah. Macam mana nak ambil ilmu dia? Tapi pembohong-pembohong dalam masyarakat kita ni, dia buatlah satu tema gitu. Sebab dia tahu ramai tuan-tuan di Banjung ni mazhab Syafi'i. Jadi kalau dah ikut mazhab Syafi'i, ikutlah akidah Syafi'i. Punya bengong tu. Tak semesti hang mazhab Syafi'i dalam fiqh, hang kena ikut akidah Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i tak tinggalkan kitab akidah pun. Begitu juga Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari kita tak ikut fiqh dia sebab dia tak mengarang kitab fiqh. Dia hanya mengarang kitab tauhid yang lengkap. Itu sejarah pelopor. Yang tu pun tak tahu, mana kita? Kena tahu bab tu. Okey. Sebab tu kita jadi ikut pengikut Abu Hasan Asy'ari. Dia mari pula pusing lah hari ni, ustaz. Dia kata hampa bukan ikut Syafi'i, hampa ikut PI mana tu. Dia kata dalam kitab Imam Syafi'i tak boleh pun kata lafaz niat. Dia pusing kot tu pula. Ya. Macam tu juga dia kata di mazhab Asy'ariyah, dia kata bukan Abu Hasan Asy'ari. Asy'ariyah ni lari daripada Abu Hasan Asy'ari, kata dia. Baik, tak apalah, kami lari daripada Abu Hasan Asy'ari, kami mengaku kami Hasan Asy'ari. Hampa apa dah? Hampa ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Taubat kalau kata Wahabi, dia tak akan ikut Abu Hasan Asy'ari, tuan-tuan. Tu nama Wahabi. Dia akan kata dia ikut Nabi Muhammad ya. Dia tak ikut ulama, dia tak iktiraf sebenarnya Abu Hasan Asy'ari, tapi dia nak guna hujah tu untuk kita ni tinggalkan mazhab Asy'ariyah ni. Pergi terus kat Quran hadis. Jadi dia guna hujah tu lah, bagi hujah, dia pakai alat je. Bukan dia pegang Abu Hasan Asy'ari pun. Okey. Pelopor pertama Abu Hasan Asy'ari, tuan-tuan tahu sejarah dia tentang asatizah belaka kan, tentang pertengkaran Abu Hasan Asy'ari dengan gurunya nama Al-Jubai. Baik. Adakah kita belajar dengan kitab Abu Hasan Asy'ari? Tu soalan dia, senang soal. Ya. Kita bukan mengaji dengan kitab Abu Hasan Asy'ari, tuan-tuan. Ya. Kalau kita mengaji dengan kitab Abu Hasan Asy'ari, tak macam ni. Tambah kitab depan tuan-tuan ni, kitab Haji Mas Saman Ganti. Bukan Abu Hasan Asy'ari. Baik.
Abu Hasan Asy'ari ni ditengok dalam sejarah ulama, tulisan dan ulama dalam ensiklopedia bagai zaman dia tak tersusun ilmu yang katakan ilmu tauhid ataupun perbahasan sifat 20 ataupun sifat 13 sebab zaman tu bukan zaman menyusun. Zaman tu zaman bahas untuk melawan Mu'tazilah. Jadi oleh kerana Mu'tazilah ni gunakan logik ketika tu. Teori dia logik. Logik semata-mata logik. Mantik. Maka Abu Hasan Asy'ari terpaksa melawan golongan-golongan yang memang tersebar ketika itu adalah orang yang bercakap tentang mantik. Logik. Maka dia terpaksa lawan dengan logik. Maka setiap karangan buku dia berkait dengan ilmu mantik lah. Mantik, lawan logik. Dan kebanyakannya adalah balasan kepada Mu'tazilah. Ada je isu Mu'tazilah, akan keluarlah kitab Abu Hasan Asy'ari tentang lawan pendapat Mu'tazilah. Jadi kitab tauhid dia tak tersusun macam kita ni. Sifat 20 lawannya berapa tak jumpa lah. Tetapi ulama dulu itu kata kreatif. Dia nak ambil satu yang bernilai daripada Abu Hasan Asy'ari. Dia tengok kitab-kitab Imam Syari, macam mana aku nak olah bagi kat orang Manjung faham. Kalau tuan-tuan nak mengaji kitab Abu Hasan Asy'ari, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, saya pun tak faham. Saya pernah jumpa satu kitab bukan kitab Abu Hasan Asy'ari, kitab-kitab Imam Ghazali yang lama, yang belum diproses, dipahamkan. Salah satu Al-Iqtisad fil I'tiqad, karangan Imam Ghazali, kata silapnya Ustaz. Al-Iqtisad fil I'tiqad, berekonomi dalam akidah. Kawan saya baca kitab tu untuk kuliah dia, pensyarah suruh jadikan kitab rujukan. Ding, dia tak, aku tak faham, dia kata, mu mari ngajar aku. Ni aku tengok kitab ni, kata bukan boleh mengaji kitab ni. Aku pun tak faham. Macam mana nak bagi hang faham mana? Kita baca pun tak faham. Bahasa dia tinggi, perbahasan dia tinggi, maka tak boleh bagi faham. Jadi siapa yang tolong? Ulama-ulama kemudian. Maka lahirlah salah seorangnya Imam Sanusi, tuan-tuan. Syekh Sanusi atau Imam Sanusi yang mengarang kitab Ummul Barahin. Dia yang menggunakan kreativiti dia. Dia faham segala ilmu yang ada daripada Abu Hasan Asy'ari ni. Dia create satu buku yang menunjukkan ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sifat 20, lawan dia, jasa dia banyak. Ummul Barahin, semua orang hafaz. Mengaji pondok je orang hafal Ummul Barahin. Barakahnya Masya Allah, sebab dia buat kerja ikhlas. Dengan sebab itulah berkembangnya ilmu ahli sunnah wal jamaah. Kalau nak suruh mengaji kitab Abu Hasan Asy'ari, tak mengaji, berayak mata. Tak faham. Dia bahaslah hujah, lawan. Maka daripada kitab-kitab begitu tu dia berkembang syarah dia, syarah Ummul Barahin, syarah ni, mari matan syarah dia. Itu dia keluarnya kitab Aqidah Najin tu. Kerana orang akan bahas lagi, macam mana boleh Tok Syekh pun sanid ni kata gini, mu pergi tengok tu. Dia mungkin datang daripada ni bahasnya ilmu mantik apa-apa baru keluar hukum ni. Jadi sebab tu dia baca syarah. Kita tak payahlah nak syarah lah, kita baca apa yang ulama bagi lah, tu pun pening. Nak bagi tahu, kita mengaji ni adalah daripada asalnya ilmu Abu Hasan Asy'ari, tapi bukan ambil terus daripada dia, tak boleh faham. Ambil daripada Ummul Barahin. Sebab tu kita dikenali sebagai Asy'ariyah. Asy'ariyah ni perkembangan dia lebih meluas dalam membahaskan ilmu tu sendiri, bukan berhujah dengan Mu'tazilah. Dah tinggal dah. Ilmu berhujah dengan Mu'tazilah tinggal tepi, sebab Mu'tazilah tak wujud dah. Maka dia lebih tumpu pada ilmu yang dipegangi oleh akidah Abu Hasan Asy'ari. Jadi tak timbul kalau kita katakan mana datang akidah sebenar Imam Syafi'i. Pembohong itu. Kita pun tak boleh nak meneliti apa akidah yang benar. Yang kita faham dia adalah sunnah wal jamaah. Sebab ada beberapa ungkapan yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i yang sama dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Okey. Nama ilmu ni baru mabadi.
Namanya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu usuluddin dan ilmu fiqh akbar. Banyak lagi. Dalam kitab saya mengaji Mesir 20 nama sifat dia. Tak apa, lupa lebih lah. Ya. Ilmu sifat pun dia, ilmu sifat 20 pun dia kalau Melayu. Ngaji apa? Ngaji sifat 20 dia lah tu. Ada orang jom ngaji tauhid, aku tak mau ngaji tauhid, aku ngaji usuluddin. Pening lah tu. Usuluddin dengan tauhid tu sama. Nama dia lain, tapi dia benda yang sama. Okey. Tauhid kerana dia bahas tentang ilmu, mengesahkan Allah. Itulah asas ilmu tauhid. Ilmu kalam kerana asal ilmu tu bahas yang boleh ulama karang kitab tauhid ni kerana duk bahas bab kalam dulu Mu'tazilah. Duk bantai Mu'tazilah sampai sekarang duk berkelahi bab kalam ni. Hak mengaji dengan Padang duk bergaduh dengan mengaji dengan Syekh Petani, pening juga. Dan maknanya isu ilmu kalam ni hebat tu, bab kalam Allah ni. Berkelahinya bukan zaman dulu je, bukan Mu'tazilah dengan ahli sunnah je, sampai zaman sekarang sama-sama ahli sunnah pun bertekak juga. Pasal masalah perkata atau berkata. Jadi tu kata hebatnya. Hebatnya kalam tu. Maka dia gelar ilmu kalam. Pasal bahas hebat tu teruk sangat, sampai teruk. Dia kira sampai nak berkelahi pasal bab kalam je lah. Asalnya kalamullah. Kalamullah tu salah satu dari sifat Allah. Kalam, Allah bersifat kalam. Jadi tauhid tu, tapi dia tak panggil ilmu tauhid, ilmu kalam. Kemudian ilmu sifat dah confirm lah, sifat 20 kita dah mengaji sifat 20. Ngaji apa? Ngaji sifat 20. Dia lah tu. Ilmu kalam lah. Kemudian ilmu usuluddin. Lebih jelas nyata lah. Tapi dia buat fiqhul akbar. Minum Ustaz. Lagi banyak orang karang kitab fiqh. Apa ni syekh-syekh yang ada di Mesir apa pun buat fiqh apa ni fiqh auliyat lah. Yang terbaru Syekh apa dari fiqh apa fil mizan, fiqhul mizan sebagainya. Begitu mari orang politik pun fiqh juga, fiqh penatang apa tak tahu lah. Agama Melayu. Fiqh masyarakat lah. Fiqh benda lah. Tapi dia buat fiqhul akbar. Kenapa? Fiqh yang paling besar. Fiqh tu dia ambil pada depan, makna faham. Fiqhu mana? Faham. Faham yang besar. Mana? Faham Allah. Siapa boleh faham, kenal Allah, dia kenal lah semua. Cakap kenal ilmu syarak, baru kenal ilmu Allah. Sikit. Ni nak kenal Allah tu sendiri, besarlah Fiqhul Akbar. Maka semuanya ini adalah nama bagi tauhid jua. Apa tujuan ilmu tauhid tu? Tujuannya itu dapat membezakan antara i'tiqad yang binasa dan i'tiqad yang sah. Tu tujuan dia. Salah satu dua tujuannya lah. Ya, boleh dengan ilmu ni kita bezakan mana betul mana tidak. Yang tak mengaji dia tak tahulah kata salah. Bagaimana salahnya tu. Dah mengaji tahu lah. Jadi masalah kita, masyarakat kita, dia mengukur sesuatu orang betul atau tidak tanpa ada kayu ukur. Ya, betul kata yang mengenal ulama tu ulama. Dia mesti ada alat ukur dia. Jadi kita pening masyarakat itu. Aku antara dua ni aku tengok. Kalau kau rasa yang ni betul aku ikut. Yang ni tak. Hang nak tahu betul tak betul tu dengan apa hang ukur? Rasa perasaan. Itu tak boleh. Muyul tak boleh. Dengan ilmu jugalah. Sebab tu dibahas dengan ilmu. Supaya kalau kita cenderung pada satu kaul pun dengan sebab ilmu. Bukan semata-mata cenderung. Hujah ilahnya kata haram, ustaz ni kata seorang haram, kata dia halal. Okey, kecenderungan tu berlaku di mana? Ya, bila kita tengok hujah dia. Dikaitkan dengan ilat ke, dikaitkan dengan sebab ke. Okey, mana i'tiqad yang sah dan mana binasa baru. Kan dia tujuan nak mengaji ilmu ni adalah nak cari yang betul dan tak betul. I'tiqad yang sah iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah lah. Atau kata-kata kita mengaji i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Okey. Dan i'tiqad yang binasa seperti i'tiqad qadariyah dan jabariyah dan mu'tazilah.
Pasal apa dia sebut 3 je? Bukan Syiah kali Ustaz? Pula. Kalau sebut banyak lah. Sataftariqu ummati ila salasa wa sab'ina firqah. Akan berpecah umatku pada 73 puak. Pecah segi mana? Segi akidah. Bukan syarak. Bukan fiqah. Okey. 73 puak, satu puak je masuk surga, 72 masuk neraka. Banyak lagi lah kalau ikut. Baik, dia pecah sini banyak kerana apa dikata Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Kerana ini yang berkait bahas dalam ilmu tauhid. Masing-masing membahaskan sifat Allah, zat Allah, kalamullah. Bukan dia bahas tentang kunut tak kunut, tak bahas ni. Itu cerita lain. Tu puak tu tak tepi dulu. Duduk tepi Zat. Ni cerita ni kalangan ahli-ahli tauhid, pakar-pakar tauhid, mereka bertelagah dan terkeluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dalam tauhid mereka salah. Yang Syiah dia tidak mengarang kitab tauhid, dia bukan daripada kalangan ahli tauhid yang bahas tentang tauhid. Tapi dia terkeluar daripada akidah ahli sunnah. Begitu juga Wahabi, dia bukan bahas dalam tauhid sebenarnya. Tapi dia terkeluar daripada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tu faham Marah pula dia kata ustaz pandai-pandai kata Wahabi keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Saya kata ulama kata. Dan i'tiqad yang binasa seperti i'tiqad Qadariyah dan Jabariyah dan Mu'tazilah dan lain-lain lah. Bagaimana cara i'tiqad yang 4 itu? Sebagai pengenalan ringkas. I'tiqad ahli sunnah banyak orang bahawa tiada memberi bekas oleh suatu daripada sebab yang beradat dan af'al yang baharu yang ikhtiari, hanya yang memberi bekas itu Allah Ta'ala. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah ni yang memberi bekas tu, memberi bekas. Itu istilah dalam ilmu tauhid, salah satu daripada tuan-tuan kena terang pada masyarakat. Memberi bekas tu mana benda tu buat dengan jadi dia. Okey, beri bekas sesuatu tu adalah Allah Ta'ala. Kita ni ikhtiar. Kita ada usaha dan ikhtiar. Okey, Qadariyah, kita terus cepat sikit. Qadariyah ni senang faham dia, saya terang itulah. Perkataan kudrat, dia ada kuasa sendiri. Yang menjadikan diri dia. Termasuk dalam i'tiqad ni yang bahaya hari ni, yang baik pada Allah, yang buruk pada saya sendiri. Kalau boleh asatizah jangan guna ungkapan tu. Sebab dia datang macam tawaduk. Memanglah tujuan tawaduk, tapi dalam masyarakat yang pincang hari ni tak boleh. Dia tak akan faham i'tiqad ahli sunnah nanti. Alim ulama lu tak pakai pun. Saya jumpa alim ulama lu tak guna pun yang baik pada Allah, yang jahat daripada yang buruk pada saya sendiri. Dia kata mana salah silap minta ampun. Tu kita punya ikhtiari. Sebab apa? Sebab tak nak celaru dalam masyarakat yang pincang hari ni, yang tak faham akidah. Nanti dia faham gitu, yang jahat tu pada Allah, yang jahat daripada diri dia, dan yang baik tu, yang jahat daripada diri dia, yang baik daripada Allah mata-mata. Jadi dia pisahkan perbuatan Allah tu baik dan buruk. Dan kan dalam i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah, qada qadar itu termasuk pada untung baik, untung jahat. Itu Allah Ta'ala yang jadikan. Okey. Qadariyah ni dia kata dia boleh buat sendiri. Jadi antara Qadariyah ni yang itulah dia faham yang jahat tu kita buat sendiri. Itu Qadariyah. Bukan ikhtiar kita, dia kata kita buat sendiri, jadi sendiri. Yang ketiga i'tiqad Jabariyah. Jabariyah ni senang, dia jenis lepas tangan. Ini ramai juga. Golongan Qadariyah ni banyak saintis. Golongan Jabariyah ni banyak orang ahli makrifat. Hati-hati dengan orang makrifat. Dia lepas tangan dia. Ni tak semayang, Allah buat aku tak semayang. Jadi Jabariyah. Rupanya Jabariyah ni ada Persatuan Jabariyah Malaysia. Tuan-tuan tengok dalam Google. Amboi. Buat Persatuan Wahabi pula. Tertubuh satu. Dia pun tak buat Persatuan Wahabi, tak mengaku. Jabariyah ni mengaku juga dia Wahabi Malaysia. Jabariyah Malaysia dia tak buat. Dia buat satu. Kami Wahabi Malaysia.
I'tiqad Jabariyah, iaitu tiada ada bagi hamba itu usaha dia ikhtiar. Dia semua serah ke Tuhan. Hidup pun Tuhan buat, mati pun Tuhan buat. Dia buat dosa pun Tuhan buat, dia buat baik pun Tuhan buat. Jadi dia tak ada ikhtiar apa. Dia tolak ikhtiar. Dia beza dengan ahli sunnah, dia tolak ikhtiar. Ahli sunnah kata tidak memberi bekas, tapi ikhtiar kita punya. Ya. Baik, yang keempat, Mu'tazilah. Mu'tazilah ni apa sanggup paut? Mu'tazilah ni pelopor. Daripada Mu'tazilah tu dah keluar Qadariyah Jabariyah. Qadariyah Jabariyah ni beranak dari Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah pemikir, dia fikir. Dalam fikir-fikir kita tu, ada orang tak suka. Jadi pecah dua. Kita dah rasa logik dah aku punya. Tapi kawan ni bangkang. Dia buka mazhab baru. Dia macam parti politik kan. Tu saja heran lah. Ya. Itu baik ke dia buat parti baru. Akidah pun dia buat parti baru. Ya. Asalnya sama pahaman dia, iaitu Mu'tazilah. Tapi dia berkelahi bab mana atas, dia tak setuju. Tak apalah, aku ambil lain lah. Jadi Qadariyah. Orang ni ambil jadi Jabariyah. Jadi Mu'tazilah apa ni? Jabariyah. Okey, hamba itu memberi bekas ia dengan kuat yang dijadi Allah Ta'ala padanya. Ni akidah awam. Ya. Dia kata yang melegakan itu Panadol. Tapi Allah jadikan kuasa pada Panadol untuk melegakan aku. Itu Mu'tazilah. Dia lain sikit. Dia letakkan ada kuasa juga kat Panadol. Tapi Allah yang bagi kuasa kat Panadol. Dia ada sangkut lah. Tapi kalau kata Qadariyah tak ada, dia tak ada. Panadol tu sendiri bagi lega. Jabariyah dia kata Panadol tak ada apa manfaat langsung dia kata. Tak makan pun tak apa dia kata. Tapi Jabariyah kalau lapar dia makan juga. Dia banyak ikhtiari dia tak ada. Dia tolak ikhtiari, tapi dia lapar dia pergi makan. Yang ini memberi bekas perbuatan hamba yang ikhtiari. I'tiqad ini bersalah ulama kufurnya. Ada kata kufur, ada kata tak sampai kufur lah. Ya. Yang asah tidak kufur, hanya haram lagi bid'ah. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah ni, bukan senang nak mengkafirkan orang. Ya. Hatta Syiah, kalau ikut pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, jumhur ramai daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan Syiah tak kafir. Sebab apa? Sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah. Pegang pada hadis Nabi, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dia tidak kafir, tapi sesat. Istilah sesat dengan kafir dia berbeza tu. Ya. Saya pun pening juga dengan masalah akidah ni lah. Ya. Mula-mula peralihan kuasa daripada kerajaan lama kepada kerajaan PH. Masa tu Ahmadiyah bangun. Ataupun Qadiani. Qadiani ni kita pun tak tahu pahamannya. Ya. Dia bercampur aduk tu, Jabariyah ada, Mu'tazilah ada, Qadariyah ada, semua ada masuk dalam tu. Ya. Jadi dia faham. Dia mohon supaya diiktirafkan dia bukan Islam. Sebab dia dikatakan oleh Jabatan Agama Islam bukan ahli sunnah wal jamaah. Akidah Ahmadiyah bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab tu dia berklaim diri dia Jabariyah, dia berklaim diri dia Qadiani ataupun Ahmadiyah, dia minta keluar daripada cok Islam. Sampai sekarang kes saya tak selesai. Kawan saya seorang lawyer, dia tanya saya, macam mana selesai? Syekh kata, sekarang ni kalau dia bukan ahli sunnah jamaah, dia kafir ke? Itu isu dia tuan-tuan. Tak semua yang bukan ahli sunnah wal jamaah tu kafir. Contoh di sini Mu'tazilah ni dia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi ulama tak kata dia kafir. Jumhur ulama kata dia adalah mukmin fasik. Fasik tetap fasik lah. Maka dengan sebab kita buat alasan begitu, dia tak boleh keluarkan diri daripada Islam. Dia tetap bawah perintah Islam. Maka sebab tu dia ambil tindakan. Dia sekarang nak klaim diri dia bukan Islam sebab dia nak bebaskan dia buat amalan Ahmadiyah ataupun Qadiani di tanah Malaysia ni. Jadi bila kata tindakan atas jalan Islam kepada orang Islamnya, kalau dia Ahmadiyah bukan Islam, tak payah tindaklah. Jadi sebab tu Jabatan Agama jangan iktiraf dia keluar daripada Islam, keluar daripada ahli sunnahnya. Dia beza dua tu. Dan nampak orang lawyer mata hati. Susah agak lah. Kena, otak tu kena berjalan sikit dalam masalah undang-undang. Puak-puak ni duk fikir macam mana. Dia jadi kafir pun dia reda. Man reda bi kufrin kufrun. Ya. Apa timbul masalah dia?
Timbul masalah dia. Esok ni, bila dia keluar daripada jabatan agama Islam, dia akan buat agama baru. Dia akan buat masjid sendiri. Dia akan buat jemaat sendiri. Dia akan mengganggu. Dia akan jadi macam esok ni, jadi macam puak-puak tu lah. Jadi pandai dia politik. Dia pun dah belajar undang-undang pula lah ni. Bukan kajian ni zaman dulu. Kajian ni zaman dulu je lah. Kajian ni akhir zaman ni. Tu tak masuk bahaya lagi. Aduh, pening. Ni macam cerita bab akidah ni, kena faham tu. Maka kita boleh kekang dia dengan sebab dia bukannya kafir. Dia ahli bid'ah. Letak ahli bid'ah. Atas alasannya dia sembahyang. Sebab kalau tidak, berat. Nak hukum kafir, satgi dia buat agama dia sendiri. Jemaat ada dua manjung. Satu Qadiani punya, satu ahli sunnah punya. Pening tuan-tuan. Senangnya hukum Islam, siapa yang sesat keluar dari sunnah jemaah, tangkap penjara. Undang-undang ada kan. Jangan bagi dia bebas. Tidak, tak guna kita pertahan. Kita duk mengajar orang pertahan di sunnah-sunnah, dia pun duk bebas kan. Dia ni boleh claim diri dia ke dia ni. Tak ada faedah. Baik aku mengajar anak bini aku ya. Baik. I'tiqad Mu'tazilah habis bid'ah. Tapi confirm ulama bersetuju mereka ini ahli bid'ah. Terus ke rehat? Pukul 11. Saya kenyang dah, jadi tak gaduh nak sambung. Apa hukum syarak belajar ilmu tauhid? Fardu ain. Apa beza fardu ain tak fardu ain? Cuma di mana had silibus dia tu, itu beza ulama. Segi ilmu tauhid tu wajib, fardu ain tidak ada khilaf. Wajib pelajari ilmu tauhid. Dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu dalil. Hendaklah kau ketahui bahawa tiada Tuhan sembah melainkan Allah. Baik, nak tahu Tuhan dengan apa? Ilmu ni. Ni salah satu asbab kepada mengenal Allah. Siapa boleh mengenal Allah dengan lain pada sifat 20, silakan. Tak pasal. Tapi setakat ni ilmu yang ada tepat untuk sampai pada mengenal Allah, yang tak lari daripada ahli sunnah wal jamaah, antaranya adalah kitab ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab tu ulama berani mengatakan mengaji sifat 20 wajib aini. Sebab apa? Sebab tak ada lagi ilmu lain yang boleh menyampaikan maksud fa'lam annahu la ilaha dengan tepat, dengan betul, melainkan kitab ahli sunnah sendiri. Sifat 20. Buktinya Ibn Taymiyah menyebarkan fahaman Trinity pula, ilmu tauhid 3 serangkai. Dia menyebarkan daripada siapa ulama sebenarnya, saya lupa dah Babali sebut itu. Okey, ramai orang pertikaikan dan ramai orang sesat dengan ilmu tauhid tersebut. Nampak? Tak selamat. Tak terjamin selamatnya. Sedangkan ilmu sifat 20 tak ada siapa kata sesat. Yang menyesatkan orang Wahabi je. Itu tak boleh pakai. Tapi berapa ribu ulama, berapa ribu zaman memakai kitab ahli sunnah wal jamaah tidak sesat. Tapi yang pakai kitab Ibn Taymiyah, ramai orang kata sesat. Walaupun ada yang menyokong. Kita tak mahu ada sumbing tu. Dia senang je. Ustaz, betul ke tauhid 3 dengan tauhid kita mengaji ni? Kita nak ruat dia pun dia pun marah kan. Senang macam ni. Kitab ahli sunnah sifat 20 tak ada siapa ruat. Tak ada orang bangkang. Hampir ijma' kata sah. Tapi tauhid 3 ramai ulama ruat. Walaupun ramai yang menyokong, ramai sangat yang meruat. Hatta ada yang mengatakan Ibn Taymiyah kafir. Ada. Jadi orang yang kita kata cawan ni, bagi saya ni, tak sumbing, saya minum. Cuba ada sumbing, takkan tuan-tuan nak bagi saya sumbing? Boleh minum Ustaz. Cari lah tak sumbing. Sumbing tu aku tak mahu lah. Maka sebab tu kita tinggalkan tauhid 3, sebab dia ada sumbing. Faham? Dia kata sesat kan, marah. Kita sebut sumbing. Kena pakai gelas sumbing. Sumbing ni silap-silap. Orang tu pantang bagi gelas sumbing kat orang. Sebab silap-silap dia terkena juga bibir. Han cerdik macam mana pun, silap-silap terkena sumbingnya. Sumbing dengan kaedah. Bahaya.
Ada sumbing dia. Sebab tu orang kata, punca daripada tauhid 3 tu berlakunya ramai yang jadi kafir. Sebab tu orang tinggalkan. Bukan kita nafi secara langsung. Tauhid 3 tu salah tak? Kita tak kata salah sebab dia guna dari Quran Sunnah juga. Tetapi kesilapan pada mengambil dan berhujah dengan tauhid 3 tu banyak yang jadi sesat. Kejap-kejap kafirkan orang, kejap-kejap halalkan darah orang. Tak sumbing lagi ke tu? Dia balik, dia kata mengaji sifat 20 ni sesat. Tu sumbing lah tu. Kalau dia betul tauhid dia, dia tak akan marah orang mengaji sifat 20. Dia tak akan marah. Baik. Okey, habis Mu'tazilah, Jabariyah masuk hukum belajar tafadhul ain, dah faham? Nanti bahagian-bahagian dia. Okey, bagaimana dalil tafsili pula? Dia kata wajib mempelajari ilmu. Tak habis tadi. Kita baca juga. Hukumnya fardu ain atas tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan mengetahui ilmu tauhid ini dengan dalil ijmali. Dalil ada dua, satu dalil ijmali, satu dalil tafsili. Okey. Bagaimana dalil tafsili pula? Ijmali itu secara total. Kalau tuan-tuan faham apa dia makna ijmali secara total? Hang percaya Allah ada? Ya. Siapa buat alamnya? Allah buat. Itu ijmali. Dia faham Allah wujud, Allah bersifat sempurna dan Allah yang menjadikan alam. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Itu dalil ijmali. Dah. Sah lah iman. Tapi atas dasar fardu ain tak cukup. Sebab dia ilmu yang wajib diketahui. Bukan ilmu yang mensyarat sah iman. Wajib ketahui. Apa dia? 20 sifat. Dengan dalil tafsili. Tak boleh dalil ijmali. Sebab kalau pakai ijmali tak cukup sebagai pengiktirafan sebagai dalil. Okey, apa dia tafsili? Muka surat itu. Dalil tafsili itu iaitu berkuasa menolakkan syubhah. Itu mengaji dalil tafsili. Kita nak tolak syubhah. Antara syubhah dia apa? Wahabi. Dia bawa syubhah. Syubhah dalam dalil, syubhah dalam faham ayat Quran, syubhah dalam faham hadis. Kita kena terangkan tu dengan ilmu. Sebab tu bila kita kata, kenapa kita pegang kata ulama, tak pegang kata hadis? Sebab kita pegang kata ulama sebab dalilnya itu dipegangi dengan ilmu. Berbeza orang terjemah Quran dan hadis, dia dalil dengan akal dia. Bukan dengan ilmu. Seperti dikata alam ini baharu. Contoh dalil tafsili. Alam ni baharu. Maka tiap-tiap baharu itu tentu ada yang membaharukan dia. Yang ni dia pemarah mengaji ni. Ngaji apa benda? Baharu. Lama-lama pening. Kita ni baharu. Allah tu qadim. Tu kenyataan. Nak nafi macam mana? Boleh nafi ke? Aku bukan baharu. Gelong lah. Cuma kita tak bercakap hari-hari lah. Takkan hari-hari bercakap ustaz. Kita ni baharu. Allah yang membaharukan kita. Ya. Dah gila lah ustaz tu. Dalam bahasa ilmu kita sebut lah. Kita ni memang baharu. Bila baharu, tentu ada yang membaharukan dia. Itu logik. Yang tak boleh dinafikan oleh akal. Sama sekali. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dalil tafsili lagi. Alam ini berubah. Atau nak kata dalil tafsili tu apa dia? Alam ini berubah-ubah. Ni basic ni, ahli sunnah ni. Alam berubah-ubah. Alam berubah-ubah. Kalau Allah tak berubah-ubah. Sebab kita ni alam. Baik, kalau Allah duduk kat langit kemudian turun ke bumi, berubah tak? Ada kita tolak cakap Allah di langit sebab dia bentuk berubah-ubah. Sebab tu dia tak bagi kita mengaji tauhid. Sebab ngaji kita dengan ilmu akal, ilmu mantik, ilmu logik. Ya, Allah Quran bukan boleh pakai logik. Allah, otak ni tak berjalan, susah sungguh. Ni yang pegang hujah. Bila orang pegang hujah ni, dia akan menafikan Allah di langit.
Sebab bila kata di langit, dia berubah tempat. Berubah-ubah bukan sifat Allah, dia sifat alam. Tu nak hujah dia tu. Dan tiap-tiap yang berubah-ubah itu baharu, nampak? Jadi kalau Allah tu berubah, berlawan tak sifat ketuhanan dia? Berlawan. Sebab berubah bukan sifat Tuhan. Ataupun dia kata dan tiap-tiap baharu itu tak dapat tidak, mana conform mesti. Tak dapat tidak tu bahasa lama. La Buddha dalam bahasa Arab. Orang Arab senang lah faham. La Buddha. Melayu nak kata apa? Tak dapat tidak. Tak dapat tidak. Tidak dapat. Mestilah kena jadi. Kena jadi pun bahasa lama. Sebab kita faham bahasa Melayu baru ni, kena tu mengenai. Sini bukan kena jadi ni maksud tu. Ya, dijadikan. Tuan-tuan boleh catat di bawah sebagai nota. Dijadikan. Kena jadi tu mana? Dijadikan. Ini bahasa orang Teping ni maksudnya. Kena jadi. Maka tentulah alam ini kena jadi. Makna dijadikan. Itu yang penting kita kata kena mengaji dengan guru. Ilmu tu betul dah. Bahasa kitab tu kadang tak faham. Apa benda ustaz ni. Dan yang menjadikannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Confirm. Siapa Allah Ta'ala? Zat yang wajibul wujud, yang alim lagi, hakim, yang berdiri dengan sendiri lagi, berkuasa pada menentukan tiap-tiap satu, maha suci daripada segala kekurangan, bersifat yang dengan kamalat yang tiada terhingga. Itu dalil tafsili. Okey. Berapa sifat kena tahu dengan cara tafsili? 20 sifat. Yang lain tak payah. Sebab kita kira 20. Kita bahaslah bab tu. Apa tujuan besar sekali masuk ilmu ni? Tujuan besar. Senang. Iaitu mengetahui beberapa masalah yang sabit bagi usuluddin. Biar kita tahu ini kitab usuluddin, ilmu usuluddin berkait dengan usuluddin, berakidah, pegangan, kepercayaan, keyakinan dengan dalil dan burhan. Dalil nak pakai, burhan nak pakai. Ya, apa dalil burhan? Sama je dalil burhan. Nanti dia terang lagi apa beza dia. Tapi kita setakat ni tuan-tuan pegang dalil dengan burhan tu sama. Seperti disebutkan Jauhar, marah pula dia kata. Ada pula kitab agama ada dalam YouTube. Siapa dia tahu? Ustaz muda lagi. Dia kata ada pula mengaji Jauhar, apa jirim, jisim, Jauhar dalam kitab tauhid. Tu bukan tauhid. Tu ilmu sains kata. Tu kalau kata bapak saya dah, aku bubuh penampak ni kata. Okey. Kita sebut Jauhar pasal apa? Dia kata pasal tu ilmu mantik, terpengaruh dengan ilmu apa ni, ilmu orang Greek. Ilmu Yunan. Bagi Yunan lah bahasa Arab, orang Greek. Ilmu Greek ni yang masuk dalam ilmu mantik tu sikit je kan. Sikit, tak banyak mana pun. Sebagai asas mengembangkan ilmu berfikir, tu je. Yang lain tu semua ilmu Islam. Ya. Okey, kenapa sebut Jauhar? Kita buka balik la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah tu yang lahir sifat 20 tu. Saya sebut tadi, ingat tu. La ilaha illallah. Ketahuilah mu bahawa tiada Tuhan semua melainkan Allah. Maka memaham tiada Tuhan yang disembah. Kenapa buat tiada dulu? Allah yang disembah. Senang lah. Tak payah buh tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Kenapa Tuhan tak bubuh kita? Allah yang disembah dengan sebenar. Allah sembah sebenar. Ya. Allah ma'bud. Senang. Tapi tak, kalimahnya dia nak la ilaha illallah. Sebab apa? Mata kita baharu, telinga kita baharu, pandangan kita baharu, pendengaran kita semua baharu, melihat alam baharu. Jadi semua tu terpengaruh dalam hati perut kita, pemikiran kita, alam kita. Maka segala tu dibuangkan. Buang. Tak mau. Tu baharu, tu jirim, tu nama jisim, tu nama Jauhar. Jadi tak banyak sebut. Kalau sebut banyak, tu meja, tu kapet, tu kaca, tu bangunan. Banyaklah nak sebut.
Semua tu yang sebut kaca, batu, kayu, apa semua, orang, ulat, itu jirim, jisim, jauhar. 4 ada dalamnya. Maka bila dia jirim, jisim dan jauhar, dia bukan Allah. Allah tu bukan itu. Sebab tu belah situ, nafi kan. Sebab tu wajib juga ngaji tauhid. Ngaji kena faham apa jirim, jisim. Sebab nak mengenal Allah, kena kenal benda dulu. Ni jirim tak kenal, ada jadi mujassimah. Sebab apa dia jadi mujassimah? Sebab dia tak mau ngaji bab jisim. Dia marah ngaji ni, sebut jirim. Kitab kita awal-awal lagi sebut jauhar dah, tuan-tuan. Kitab Muqaddimah baru ni belum masuk tajuk ke. Masuk tajuk pening pula. Dah sebut dah jauhar. Kenapa tu? Nak kenalkan jauhar tu jenis makhluk. Allah bukan jauhar. Jadi kena fahamlah, disebutkan jauhar, iaitu barang yang tak dapat dibahagi-bahagi. Mana dapat ilmu tak faham makna jauhar? Tuan-tuan buka dalam kitab masak, jumpa jauhar. Buka dalam kitab fiqh, jumpa jauhar. Tak. Buka kitab tasawuf pun tak jumpa jauhar. Buka kitab tauhid baru jumpa jauhar. Anak bagi tahu tu. Tu tujuan kita mengaji kitab tauhid. Kita tak jumpa jauhar. Sebab tu dia tak faham apa arti jauhar, dia tak nak buka kitab tauhid. Dia bantai kok jauh ya. Bantai kok jauh memang ah. Jauhar disebutlah kitab tauhid. Apa dia jauhar? Orang tauhid lah haba kita. Kita tak mengaji kitab mantik kan. Dia kata tidak dapat dibahagi seperti umpama roh. Tak boleh bagi belah. Jadi kalau tuan, apa dia jauhar Ustaz? Jauhar tu benda tak boleh belah-belah bagi. Macam roh lah. Roh mana boleh belah bagi. Ada roh? Ada. Di mana? Tak tahu. Boleh ambil sikit roh orang? Tak boleh. Sikit tak boleh, banyak pun tak boleh. Sebab dia bukan boleh belah-belah kerat. Macam salah satu jauhar adalah cahaya. Orang mantik dia kata yang menyala kat lampu tu satu, jirim. Tu jirim, dia cahaya. Yang terang sampai kita tu jauhar. Terang tu apa benda? Pegang tak boleh, sentuh tak boleh. Ni terang yang nampak ni, terang, cahaya yang terang ni. Dia bukan ketui, dia jauhar lah. Dia sejenis jauhar, nur. Yang menyala boleh lagi kata jauhar sebab dia terapung dalam tu. Petik sudah nyala, padam, dia padam. Mana masih terkurung dalam benda, boleh pecah lah kita kata. Tapi kalau kita katakan cahaya yang sampai kat kita tu jauhar, jadi jauhar lah. Cukup. Mana dapat? Tapi wujud. Itulah sejenis jauhar. Bukan berjirim, bukan berjisim. Dia jirim yang halus. Tapi kalau air, jirim. Dia marah habis. Kata ustaz mengajar ilmu sains mantik, bukan mengajar tauhid. Lah, hang nak kenal Allah, kena kenal benda dululah. Benda pun tak kenal jirim, jisim, macam mana nak kenal Allah? Dan arat ni sifat syaklu. Manis itu sifat. Dia bukan jirim. Gula tu jirim. Iaitu barang yang berdiri pada jirim. Jirim tu zat lah. Setiap zat tu jirim, kecuali Allah, zat yang bukan jirim. Manis duduk mana? Gula. Manis tu sifat. Jirim tu zat, gula. Pentingnya faham jirim dalam kitab tauhid. Kenapa? Kalau kata Allah duduk, kenapa tak sah kata Allah duduk? Sebab setiap yang duduk itu bertempat. Kenapa dia berduduk tempat? Maka setiap yang kita sebut duduk adalah jirim. Allah tu jirim kan? Saya selalu buat contoh tuan. Okey. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hujung. Dalil kuhul ni tuan-tuan kena hafal selalu, kena duk main dalam kitab tauhid. Ngajar tak payah ambil dalil banyak. Tuan-tuan kupas qul hu je. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya kufu. Ustaz kami dulu dia terjemah kufu. Dia tak kata serupa. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang serupa baginya. Dia kata tak, kufu. Sebab kufu ni lebih jelas. Contoh, macam mana air ni boleh masuk dalam cawan ni? Sebab dia kupu dia.
Kalau tak kufu tak boleh. Ya, sebab dia kufu, dia boleh masuk sesuai. Sebab apa boleh? Sebab bekas air ni adalah jirim yang halus, yang keras. Air jirim yang cair. Maka bila dia cair, dia boleh tuang lah, boleh tuang. Tapi kalau kata batu, mana boleh tuang? Nampak? Jirim dia yang kufu. Baik. Kalau Allah duduk, ada arash. Arash itu apa? Jirim. Arash jirim. Baik. Allah qadim. Macam mana qadim boleh bercampur dengan kufu dengan jirim? Kalau kata Tuhan boleh duduk atas arash, maka Allah Ta'ala kufu dengan jirim. Contohnya, tapak tangan. Ya. Pegang barang. Letak. Duduk. Panggil duduk macam tu lah. Duduk atas arash. Contohnya arash. Duduk. Kenapa mikrofon layak duduk atas tapak tangan? Sebab dia jirim, yang ni pun jirim. Jirim kufu dengan jirim. Ni panggil kufu. Kufu tu masuk gitu. Serupa segi apa? Segi jirim. Jadi kalau Allah duduk atas arash, contohnya arash, Allah duduk atas arash, kufu lah. Boleh duduk atas arash kufu lah. Kufu lah, tak kufu tak boleh duduk. Bila kufu dia tu baharu lah. Sebab tu mustahil Allah atas arash. Nak main pusing tu. Sebab tu ulama' dulu dia masuk jirim jauharan dalam kitab, supaya nampak benda tu boleh buat bandingan. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, menyalahi Allah dengan yang baru. Tu salah tu, mana menyalahi tu. Dia tak boleh kufu pun tak boleh. Kita duk kata kufu tu serupa, tak dapat nampak jalan lah. Nak hujah memang tu. Hampa tak kufukan Tuhan tu dengan baharu. Tak syirik. Tu yang bawa syirik tu. Kalau yakin begitu Allah duduk atas arash, ya, macam mana jirim berduduk atas jirim, hukumnya kafir. Dia pemarah tu lah pasal orang duk kafir kat mereka. Tak pakai dalil Quran, pakai dalil akal dia tu. Dia tak faham. Okey. Dan menyatakan Tuhan yang menjadikan alam ini beberapa dalil yang sam'iyah. Dalil banyak. Masuk dalil sam'iyah. Maka dengan itu dapat dikenal akal Allah Ta'ala. Menetapkan ada dan tak ada Allah itu dalil akal. Siapa yang menjadikan alam itu? Allah, itu dalil syar'i, iaitu dalil nakal. Dengan sebenar-benar pengenalan, bukan kenal sikit-sikit, kenal sungguh-sungguh dengan Tuhan tu. Sekianlah maksud ilmu tauhid seberingkasnya. Sekiranya berkendak pada yang lebih jelas dan panjang lagi, lihat dalam kitab panjang-panjang. Habislah sikit ni. Sebelah lah. Dari mana dia ambil ilmu? Dia ambil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Terang. Garis itu. Jadi kalau Wahabi tanya, ambil mana ilmu hampa sebab 20? Ni, Quran dengan hadis. Dia mesti terkejutnya. Ada. Apa bukan pakai dalil akal? Tak, ambil Quran dengan hadis. Ni kitab kami sebut dah, siap-siap dah. Ambil daripada Quran dengan hadis. Ngaji sebab 20 ni Quran hadis lah. Bukan dalil akal. Dalil akal tu diambil kerana Quran yang suruh berakal, bukan Quran suruh duduk diam. Panjang cerita dia tu. Apakah bandingan ilmu ni? Bandingan ilmu lain-lain lah. Ilmu tauhid ini adalah dialah yang semulia-mulia ilmu dan yang utama sekali. Sebab awwaluddin ma'rifatullah. Kalam ulama. Awal agama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah ilmu apa? Ilmu tauhid. Tak ada ilmu lain. Mahu dituntut terlebih dahulu daripada ilmu-ilmu yang lain kerana keadaan bergantung dengan zat Allah dan segala Rasulullah SAW. Yang seterusnya, apa faedah ilmu ni? Faedah ialah mendapat keuntungan yang berkekalan dunia dan mendapat sebesar-besar anugerah syurga di akhirat. Ilmu ni lah. Sebab kita mengenal Allah. Ya, iaitu kampung yang mempunyai nikmat yang berkekalan serta melihat akan zat Tuhan yang laisa kamitslihi syai'. Memang akidah ahli sunnah dia akan berkait dengan benda ni sangat kuat di mana-mana. Ya, akidah kita bergantung dengan itu. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Allah tidak kufu dengan sesuatu. Laisa kamitslihi syai'. Mukhalafatun 'alal hawadis. Yang tiada menyamainya oleh sesuatu. Wallahu a'lam. Kita rehat sekejap.